Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada minggu lepas alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 76. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 77 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Taala berfirman pada ayat yang ke-77. Tuan-tuan, puan-puan, sila buka Al-Quran masing-masing ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 77 ni tentang sikap setengah orang yang beriman ketika mana Allah Taala fardukan kepada mereka untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, ayat-ayat sebelum ni itu Allah Taala perintahkan supaya umat Islam membuat satu persiapan yang mantap sebelum memulakan satu peperangan. Maka pada ayat 77 ni Allah menyebutkan sikap setengah orang beriman ketika mana perintah jihad itu datang. Ya. Baik, Allah Taala sebut, alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau hairan melihat, wahai Muhammad, akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kamu, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat. Para ulama tafsir menjelaskan dahulu ketika mana umat Islam tinggal dekat Makkah, ya, mereka itu kan tinggal di bawah tekanan daripada orang-orang musyrik. Hari-hari mereka disakiti, Rasulullah disakiti, sahabat-sahabat yang beriman pun disakiti. Siapa sahaja yang beriman pada ketika itu, mereka sakiti, mereka tentang dan lain sebagainya. So pada ketika itu sebenarnya setengah orang beriman tu, mereka tu ingin berperang. Sebab kita ketahui bahawa orang-orang Arab pada masa dahulu berperang ni memang satu budaya bagi mereka. Jadi pada ketika itu, setengah daripada orang beriman tu sebenarnya ingin menentang, melawan, berperang orang-orang kafir tu, walaupun pada ketika itu jumlah mereka kecil. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam sangat taat dengan Allah Taala.
apabila suatu syariat itu belum disyariatkan Allah, baginda alaihi salatu wasallam tak mahu melakukan. Walaupun ada setengah orang beriman yang menginginkan itu, maka Nabi alaihi salatu wasallam tak pernah berperang semasa dekat kota Mekah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala belum menurunkan syariat untuk berperang. Ya. Namun kemudian selepas nanti hijrah ke Madinah, ya, kekuatan umat Islam sudah ada, jumlah sudah ramai, barulah Allah Ta'ala perintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, ya, alam tara ilal ladina, tidakkah engkau hairan melihat, wahai Muhammad, orang-orang, ya, alladina qila lahum kuffu aydikum, orang-orang yang dahulu dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu. Maksudnya jangan dulu nak berperang. Ya. Semasa dekat Mekah dilarang kerana pada ketika itu kumpulan orang Islam pun masih sedikit, keadaan mereka pun masih lemah, ya. So seandainya mereka berperang pun besar kemungkinan mereka akan kalah. Maka datang perintah Allah pada ketika itu, kuffu aidikum, tahanlah tangan kamu dahulu daripada bertindak melancarkan perang, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Sebaliknya pada ketika itu Allah Ta'ala hanya menggalakkan supaya dirikanlah salat dan tunaikan zakat, ya. Bantu orang-orang yang susah, orang-orang lemah tu bantu, tolong mereka dengan harta kamu yang ada. Itu yang diperintahkan, ya. Maka walau macam mana pun perbuatan orang-orang musyrik semasa baginda alaihi salatu wasalam di Makkah, perintah Allah Ta'ala hanya sabar, ya. Hanya memaafkan, tak ada berperang. Sedangkan setengah umat Islam pada ketika itu dah ingin sangat ni untuk melawan. Begitu semangat mereka dulu. Tetapi Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah, ya. Tetapi apabila mereka diperintahkan untuk perang, tiba-tiba sepuak di antara mereka pun merasa gerun kepada manusia, sama seperti mereka gerun kepada azab Allah, atau lebih gerun lagi. Jadi yang pelik daripada mereka itu, yang dahulu mereka begitu bersemangat, begitu ingin, bahkan meminta supaya mereka diizinkan untuk berperang, ya. Lalu selepas hijrah ke Madinah, Allah Ta'ala pun perintahkan untuk berperang. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nas, tiba-tiba mereka pun sangat gerun untuk menghadapi orang-orang kafir tu. Macam mana rasa gerun mereka yang menghalang mereka untuk pergi berperang tu? Ka khusyatillah, seperti rasa gerun mereka dengan azab Allah. Jadi mereka gerun sangat melihat orang kafir tu, sebagaimana mereka gerun dengan azab Allah, ya. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillahi aw ashadda khasyah, bahkan mereka lebih gerun lagi pergi berjihad menghadapi orang-orang kafir tu berbanding terhadap azab Allah Ta'ala. Padahal dahulu mereka begitu ingin sangat supaya berperang menentang orang-orang kafir. Macam inilah sebahagian perangai orang-orang yang lemah iman. Macam inilah sikap sesetengah orang yang sedikit keimanan dalam hati dia. Sebelum suatu perkara itu dipardukan, diperintahkan Allah Ta'ala,
dia begitu bersemangat. Bahkan dia meminta supaya dilakukan peperangan. Tetapi ketika mana datang syariat itu, dia pula gerun untuk melakukan syariat tersebut. Ya. Ada orang begitu bersemangat ketika mana tak dibolehkan atau belum dibolehkan. Tapi bila mana dah dibolehkan, dia pula tak ada semangat. Ya. Dulu misalkan semasa Covid teruk, bising dia. Kenapa tak boleh sembahyang ke surau? Kenapa tak boleh beramai-ramai? Ya. Tapi bila dah dilonggarkan, dah boleh dah, dia pula tak nampak. Ada sikap setengah orang macam ni. Semasa tak boleh tu, dia macam nak menuntut sangat. Tapi bila mana dah dibolehkan, diperintahkan, dia pula tak nampak. Dia gerun sangat melakukan itu, tak mahu melakukan itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, alam tara ilal ladina, adakah engkau tidak melihat mereka wahai Muhammad? Tak hairankah engkau melihat orang macam ni? Jadi kalau ada orang yang punya sikap macam tu, ini orang yang menghairankan, pelik. Dulu semangat sangat, sekarang ni hilang semangat. Bukan setakat hilang semangat, gerun sangat melakukan itu. Inilah sikap daripada sesetengah orang-orang beriman ketika mana Allah Ta'ala perintahkan untuk berjihad di jalannya. Ya? Maka kita perlu ambil pengajaran daripada sini. Jangan sampai kita jadi macam orang seperti ini. Ya, semangat di awal tinggi sebelum diperintahkan, tapi bila mana diperintahkan tak mahu melakukan. Hilang dia, menjauh dia. Ini orang-orang yang lemah iman. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Mereka bukan sekadar gerun, bahkan mereka meminta kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabata alaina al-qital, mengapa engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Ya, mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat, iaitulah akhir hayat kami? Mereka sampai berkata kepada Allah, Rabbana lima katabata alaina al-qital, wahai Rabb kami, mengapa engkau fardukan ke atas kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib, seandainya engkau tangguhkan kepada kami, engkau tangguhkan kepada kami sampai kepada masa yang sekejap, maksudnya sampai ke akhir hayat mereka. Padahal dahulu mereka meminta dengan Allah. Sekarang ni mereka protes pula. Oleh kerana Allah Ta'ala fardukan kepada mereka berjihad, berperang. Ya, ini berlaku. Jadi ketika mana Allah fardukan jihad itu, tidak semua merasa ringan dan berani untuk pergi. Hanya mereka-mereka yang kuat iman itu sahaja. Hanya mereka-mereka yang kecintaan dia kepada akhirat lebih besar daripada ke dunia. Hanya itu sahaja. Orang-orang yang besar kecintaan dia terhadap dunia, dia akan rasa berat sangat untuk pergi berjihad. Kenapa? Dia takut mati. Dia takut tak dapat menikmati dunia. Kerana cinta dia terhadap dunia. Ya, manakala orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka berani pergi ke medan perang menghadapi orang-orang kafir. Kenapa? Kerana iman mereka kuat dan mereka lebih mengutamakan kenikmatan-kenikmatan di negeri akhirat berbanding kenikmatan-kenikmatan yang ada di negeri dunia ni. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, kepada mereka yang gerun sangat nak pergi perang tu, kepada mereka yang tak mahu pergi berperang tu, padahal dahulu mereka ingin sangat supaya diperintahkan untuk perang.
Qul, katakanlah kepada mereka, mata'ud dunya qalil, harta benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit sahaja. Ya. Qul mata'ud dunya qalil, ya. Katakanlah kepada mereka bahawa kenikmatan, kesenangan dunia ini hanya sedikit sahaja. Kenapa ini Allah perintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada mereka? Kerana yang menghalang mereka daripada pergi berjihad itu, pergi berperang di jalan Allah itu, ialah kecintaan mereka yang luar biasa terhadap dunia. Sehingga kan Allah menyampaikan kepada Nabi supaya Nabi sampaikan kepada mereka, qul mata'ud dunya qalil, ketahuilah kesenangan dunia ni hanya kesenangan yang sedikit saja, kenikmatan yang sedikit saja. Ya. Sebanyak apapun yang engkau nikmati di dunia ini, sungguh itu kenikmatan yang amat sangat sedikit. Sebanyak apapun harta yang engkau miliki, sungguh itu harta yang sangat sedikit. Ya. Sejauh mana pun kamu pergi travelling, sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang sangat sedikit. Ya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Kenikmatannya banyak, kenikmatannya sempurna, kenikmatannya kekal. Kenikmatan dunia dahlah sedikit, tak kekal pula. Sudah sedikit, tak kekal. Di akhirat kenikmatan dia sudahlah banyak, kekal pula. Nak pilih mana? Jadi punca mereka gerun sangat, malas, berat, tak mahu pergi berjihad itu kecintaan terhadap dunia. Maka kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini membuat kita berat untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala. Maka mereka yang ringan tangan, yang ringan kaki untuk berjuang di jalan Allah itu hanya mereka-mereka yang kecintaan dia terhadap akhirat lebih besar berbanding kecintaan dia terhadap dunia. Kalau cinta seseorang terhadap dunia ni masih lagi lebih besar berbanding kecintaan dia kepada hari akhirat, maka sungguh dia tidak akan pernah mahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka pada ayat ni Allah perintahkan kepada Nabi supaya menyampaikan kepada mereka, qul mata'ud dunya qalil, katakan kepada mereka, ya, bahawa kenikmatan dunia ni sedikit. Hai kamu orang-orang yang lemah iman, hai kamu orang-orang yang tidak mahu pergi berjihad di jalan Allah, kerana kamu sibuk dengan kenikmatan dunia kamu, kerana kamu menikmati kehidupan dunia kamu, ketahuilah bahawa kenikmatan duniamu ini amat sangat sedikit. Sudah sedikit, sekejap, tak kekal. Akhirat banyak, sempurna, dan kekal buat selama-lamanya. Ya, wala yuzlamuna fatila, dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Maksudnya wala yuzlamuna fatila, fatil itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menganiaya kamu, tidak akan menzalimi kamu dari amal-amal ibadat yang kamu lakukan. Ya, apa yang kamu buat itu yang Allah Ta'ala beri balasan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi engkau. Jika engkau berjuang di dunia ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah ganjaran yang akan engkau dapatkan. Tetapi kalau engkau tidak mahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pula lah ganjaran yang engkau dapatkan nanti di negeri akhirat. Ya. Baik, kita teruskan ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila dah sampai ajalnya. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh, dan kalau kamu beroleh kebaikan, kemewahan hidup, mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata ini adalah dari sesuatu nahas yang ada padamu. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu kebaikan dan bencana adalah berpunca dari sisi Allah. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat pengajaran, ya? Baik, pada ayat 78 ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kematian itu pasti, ya. Ayat ini berhubung kait dengan ayat sebelum ni. Pada ayat sebelum ni tadi Allah Ta'ala menjelaskan, ya, bagaimana mereka tidak mahu ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Tentu salah satu alasan mereka ialah kerana takut mati, ya, kerana takut mati. Maka pada ayat 78 ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kematian itu sesuatu yang pasti. Tak mesti pergi berperang, di mana sahaja pun berada pasti akan mati kalau dah ajal sampai. Maka Allah Ta'ala sebut aynama takunu yudrikkumul maut, di mana sahaja pun kamu berada, fi ayyi zamanin wa ayyi makanin, bila-bila masa, di mana sahaja, ya, yudrikkumul mautu, kematian itu akan datang kepada kamu. Tak mesti kamu berada di medan perang supaya kamu mati. Sebab ada orang menyangka kalau dia pergi ke medan perang dia akan mati. Padahal begitu ramai orang-orang yang belum sampai ajalnya, dia tak mati di medan perang. Salah satu panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bernama Khalid bin Walid, anak kepada Walid bin Mughirah. Ia dahulu amat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid bin Mughirah dahulu tokoh musyrikin yang amat benci Rasulullah. Qadarullah, tiga daripada anak dia, salah satunya bernama Khalid bin Walid, itu menjadi panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang banyak sangat mengikuti peperangan Nabi. Ketika mana Khalid bin Walid ni hendak meninggal dunia, dia berkata, saya telah berperang di sana dan di situ, banyak peperangan yang dah dia ikuti. So dia pun mengatakan anggota tubuh badanku ni dah banyak yang terluka, kena pedang, kena tombak, kena panah dan sebagainya. Tetapi sekarang ni saya akan mati di atas katil, kata beliau. Maksudnya apa? Sebanyak apapun peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid, beliau tidak meninggal di sana, beliau tak mati di sana. Kenapa? Ajal belum sampai. Orang-orang yang lemah iman, dia menganggap kalau pergi perang akan mati di sana. Padahal konsep kematian seseorang bukan macam tu. Bukan berarti kalau dia perang dia akan mati di sana, ya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni, aynama takunu yudrikkumul maut, di mana sahaja pun kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kematian akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di istana-istana yang tinggi, istana-istana yang kukuh, kamu buat satu tempat perlindungan kamu di dalam satu buruj, bangunan yang tinggi, musyayyadah, lagi kukuh bangunan tu, lalu kau berlindung di situ sekalipun, kematian pasti akan datang kepada engkau kalau ajal dah sampai.
Ya. Jadi kalau engkau tak mahu pergi berperang kerana engkau takut akan mati, ketahuilah bahawa engkau tetap akan mati. Ya. Bahawa engkau akan tetap akan mati. Jangan engkau berfikir kalau di medan perang engkau akan mati, kalau engkau berada di istana engkau tak akan mati. Di istana sekalipun engkau akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka jangan sampai kerana takut kepada mati menghalang kita berjuang di jalan Allah. Kerana ketakutan terhadap kematian tidak akan pernah mempercepat kematian. Ketakutan terhadap kematian, ya, itu tidak akan dapat mempercepat kematian. Ya. Atau kita berani, ya, bahasa dia macam ni, kita berani maju ke medan perang, itu bukan berarti mempercepat kematian. Keberanian tidak akan mempercepat kematian, sebagaimana ketakutan tidak akan melewatkan kematian. Jadi kalaupun misalnya seseorang tu berani untuk berjuang di medan perang, itu bukan berarti mempercepat ajal dia, tak. Begitu juga sebaliknya, orang yang berlindung di rumah dia tak mahu pergi, itu bukan berarti melewatkan kematian bagi dia, tak. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal tu dah datang, tak boleh dipercepat atau dilewatkan satu saat sekalipun. Maka begitu banyak orang-orang yang pergi berjuang di jalan Allah, di medan perang, tetapi mereka tidak mati di sana. Tetapi begitu banyak juga orang-orang yang duduk bersantai di rumah dia, menikmati makanan di rumah dia, duduk di atas kerusi-kerusi mewah yang ada di rumah dia, tetapi kematian datang menjemput dia pada ketika itu. Maka medan perang di jalan Allah bukanlah mempercepat kematian, dan duduk di istana, di rumah mewah, bukan berarti melambatkan datangnya kematian. Kematian sesuatu yang pasti. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, di medan perang atau tidak di medan perang, kematian itu pasti akan datang kepada kamu. Walaupun kamu berada di dalam satu benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh, engkau tidak akan pernah dapat selamat daripada kematian. Kenapa? Kerana kematian itu akan mengejar kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, orang-orang yang hendak lari daripada kematian, ketahuilah bahawa kematian itu yang akan datang menjumpai engkau. Kemana saja pun engkau nak lari, pergi ke hospital paling bagus dengan doktor pakar paling hebat, engkau tidak akan pernah selamat daripada kematian. Ya, kematian sesuatu yang pasti. Kita hanya berusaha macam mana kita mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Cuma kita kena fikir, kita mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah atau sedang tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Itu sahaja yang kita kena dapat usahakan. Nak menghindar daripada kematian kita tak boleh. Yang kita hanya boleh usahakan macam mana akhir kehidupan kita. Adakah kita husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Itu saja. Ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah mengatakan, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Ya, sikap buruk mereka ini lagi bukan sekadar tak mahu pergi berperang, ya. Kalau mereka beroleh kebaikan dalam hidup, mereka akan berkata hadhihi min indillah, ni dari Allah Ta'ala. Tetapi wa in tusibhum sayyi'ah, kalau mereka ditimpa bencana, mereka akan berkata hadhihi min indik, ini semua datang daripadamu. Ya, jadi kalau mereka mendapatkan kenikmatan, mereka mengatakan bahawa itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau hasil mereka banyak, harta mereka banyak, anak-anak mereka sihat, so mereka mengatakan hadhihi min indillah, ini datang daripada Allah. Tetapi wa in asabathum sayyi'ah, kalau mereka ditimpa keburukan dalam hidup seperti kemiskinan, sakit, kematian dan lain-lain sebagainya, mereka mengatakan hadhihi min indik, ini sebab engkau wahai Muhammad, bisababi ma ji'tana bihi ya Muhammad, disebabkan apa yang kau bawa ni wahai Muhammad. Jadi mereka tatayyaru bi Rasulillah, mereka bertatayur kepada Rasulullah. Tatayur ni memandang membawa sial, ya. Jadi mereka memandang Nabi itu datang membawa sial, sehingga kan mereka mengatakan setiap keburukan yang menimpa mereka itu disebabkan Nabi alaihi salatu wasallam, disebabkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya, inilah perangai orang-orang kafir sejak daripada dahulu lagi, ya. Mereka sentiasa mengkambing hitamkan, ya, para nabi Allah Ta'ala apabila mereka ditimpa keburukan, bertatayur, memandang kesialan itu, keburukan itu datang kepada mereka disebabkan Nabi itu datang membawa sial kepada mereka. Kepada nabi-nabi terdahulu juga macam tu. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan tentang Nabi Musa alaihi salam, ya, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Jadi dahulu kalau mereka mendapatkan kebaikan, ya, mereka senang. Tetapi kalau mereka mendapatkan keburukan, yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka akan bertatayur kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa. Mereka memandang bahawa keburukan itu datang menimpa mereka kerana Nabi Musa. Ini disebut tatayur. Tatayur ni dilarang dalam Islam, ya. Kita tidak boleh memandang ada angka sial, ya. Di tempat-tempat tertentu kalau kita naik lift, kadang-kadang ada angka yang hilang, ya. Sepatutnya kita 1, 2, 3, 11, 12, 13 sampai seterusnya. Tapi kalau kita pergi dekat lift tertentu, ya, ada kadang-kadang angka tak ada, ya. Kenapa? Menurut mereka itu angka sial. Kita dalam Islam tak boleh macam tu, tak boleh bertatayur. Ada orang-orang zaman dulu kalau dia mendengar suara burung, dia mengatakan oh ni sial ni, bahaya ni. Tak boleh, itu tatayur. Tatayur ni boleh membawa kepada kesyirikan, tak boleh, ya. Orang-orang kampung dulu kalau dia dengar suara burung malam-malam hari, dia mengatakan oh ni ada orang meninggal ni. Itu tatayur, tak boleh, ya. Macam-macam lah, ya, di setiap daerah tu kadang-kadang ada tatayur dia, ya. Kita tak boleh macam tu. Dalam Islam dilarang, tak ada tatayur tu, ya. Jadi macam tu sikap mereka dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan qul kullum min indillah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, semua datang daripada Allah. Hakikatnya kebaikan yang datang kepada kamu itu datang daripada Allah Ta'ala, ya, datang daripada Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan segala-galanya. Dan keburukan yang menimpa kamu juga itu datang daripada Allah disebabkan oleh perbuatan engkau. Jadi ceritanya disebut oleh ulama tafsir dahulu apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, buah-buah mereka tidak mendapatkan hasil yang banyak seperti mana biasanya, ya. Menurunlah pendapatan mereka, ya. Tanaman mereka, kebun mereka semakin berkurang. Jadi mereka mengatakan ini kerana Muhammad datang kepada kita, dia membawa sial kepada kita. Allah mengatakan qul kullum min indillah, katakan kepada mereka semua datang daripada Allah. Kesenangan yang engkau dapat, kesusahan yang kau dapat, semua datang daripada Allah. Dan juga tidak lepas daripada sebab akibat perbuatan yang kau lakukan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا, maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan, nasihat dan pengajaran, ya. Mereka ni kaum yang bebal, ya. Hampir-hampir mereka tidak faham, ya,
apa yang disebutkan kepada mereka, nasihat yang disampaikan kepada mereka, ya. Baik, kita teruskan ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa jua kebaikan, nikmat dan kesenangan yang engkau dapati, maka ia datang dari Allah Ta'ala. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Dan kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad, kepada seluruh umat manusia sebagai seorang Rasul yang membawa rahmat. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini, ya. Pada ayat ini Allah menyatakan, ma asabaka min hasanatin, apa sahaja kebaikan yang menimpa engkau, wahai Muhammad, fid din wad dunya, dalam urusan agama dan dunia, faminallah, maka itu datang daripada Allah. Walladhi manna biha wa yassaraha bitaysiri asbabiha, itu adalah nikmat kurnia daripada Allah, dan Allah Ta'ala lah yang memudahkan kita sehingga akan dapat memperoleh itu. Maka kalau kita dapat kenikmatan, kesenangan, kejayaan, katakan itu datang daripada Allah. Hadza min fadlillah, ini kurnia daripada Allah. Kerana kita pandai, Allah yang buat kita pandai. Mudah bagi kita, Allah yang mudahkan bagi kita, ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa sahaja keburukan yang menimpa engkau, fid dini wad dunya, dalam urusan agama dan dunia, famin nafsik, maka itu datang daripada dirimu. Bidzunubika, disebabkan dosa-dosamu. Wa kasbika, dan disebabkan usaha-usaha yang kau buat. Ya, itu sebabnya. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan kalau kebaikan datang daripada Allah Ta'ala, keburukan dia katakan datang daripada Nabi Muhammad, ya. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, kebaikan yang kau dapatkan itu datang daripada Allah. Keburukan yang menimpa engkau itu sebab perbuatan engkau sendiri, ya. Sebab perbuatan engkau sendiri, disebabkan dosamu, usahamu, kerana engkau tidak bersungguh-sungguh dan lain sebagainya. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, ya, dan kami mengutus engkau sebagai Rasul, wahai Muhammad, ya. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami mengutus engkau sebagai Rasul, wahai Muhammad. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Ta'ala yang menjadi saksi, ya, bahawa engkau benar-benar sebagai Rasulnya, dan itulah persaksian yang paling besar, ya. Walaupun orang tidak mengakui Nabi sebagai Rasul, persaksian Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dah cukup. Bahkan itu persaksian paling besar. Maka kata Allah dalam Al-Quran, qul ayyu syahadatin akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum, ya. Persaksian Allah itu paling besar. Seandainya semua orang menyaksikan, kalau Allah tak menyaksikan, tak ada erti. Tetapi kalau Allah dah menyaksikan, Allah dah membenarkan, semua orang mendustakan dan tak mahu bersaksi pun, itu sudah memadai. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin sekadar itu sahaja kuliah kita pada subuh ni, ayat 77 sehinggalah ayat 79 surah An-Nisa. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala ni dapat kita faham dengan baik dan dapat kita ambil pula pengajarannya. InsyaAllah Ta'ala kita sambung pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.